yang menyebabkan iblis kena halau keluar daripada syurga. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi dalam masalah ni, bila kita buat satu perkara baik, orang puji kita. Tapi hati kita maintain, kekal bahwasanya kita buat ni kerana Allah, semua tu daripada Allah, kembali kepada Allah. Maka ia adalah dikira sebagai syukur. Mana nikmat dikaitkan dengan ingat pada Allah. Syukur. Nah, tak ada masalah. Tapi jaga juga jangan sampai jatuh kepada ujub, lagi bahaya takabbur. Sifat hak kita kena ada. Saya dulu duk ingat sifat yang paling penting kita kena ada adalah sifat ikhlas. Dulu saya duk ingat. Paling penting ikhlas. Orang payah ikhlas ni. Kan? Ustaz-ustaz ni pun lagi payah nak ikhlas. Mari mengajar, lepas tu ada sampul surat. Oh, payah. Mari ikhlas lah, bukan nak minta apa. Bila ada sampul surat, dia mari kacau. Payah rupanya ikhlas ni. Lepas tu bila saya tengok-tengok, duk baca balik tengok kan. Rupanya sifat yang penting dan mudah. Penting dan mudah. Untuk kita ada sifat tersebut, untuk kita praktis dengan sifat tersebut, mudah-mudahan kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala, iaitu lawan bagi sifat takabbur. Lawan bagi takabbur, tawadhu. Hak tu senang. Hak tu rupanya senang. Boleh sebut tak? Zakah ke orang, ini ikhlas saya bagi. Boleh sebut? Tak ada apa. Boleh sebut. Tapi adakah bila sebut ikhlas maka automatik ikhlas? Tak. Boleh sebut tak? Boleh. Tak ada masalah sebut. Ini saya derma seikhlas hati saya. Gitu kan. Seikhlas hati maksudnya saya dah usaha untuk ikhlas. Tapi jangan kita apa? Kalau boleh jangan kita cuba untuk memuji kita tu. Ini ikhlas. Saya memang ikhlas bagi. Itu boleh sebut, boleh. Tak ada masalah. Tapi dia tidak menjamin ikhlas kita. Boleh kita sebut lain, hati dia lain. Boleh jadi ya. Biar orang tanya, boleh ke tak sebut saya sedekah ni ikhlas? Boleh. Cuma sebaiknya kita faham, saya sedekah ni, saya dah usaha, saya ikhlas yang boleh. Itu lebih baik kita faham gitu. Sama lah orang buat sedekah, lepas tu orang buat derma, lepas tu cek sebesar diri dia. Betul kan? Cek sebesar diri dia. Lagi besar pada diri dia. Mana kalau dia nak duduk atas cek tu terbang, dia pun boleh terbang. Boleh? Boleh? Tak ke? Adakah bila kita sebut saya ikhlas, mana saya tak ikhlas? Tak juga. Payah nak cakap ni benda dalam ni. Payah nak cakap. Kadang-kadang kita kena tanya pula, sebab apa pergi sebut saya ikhlas tu? Tu lebih tepat kau nak jawab. Saya bagi ni ikhlas. Apa hukum? Nak tanya lu, sebab apa pergi sebut ikhlas tu? Kadang-kadang kita sebut saya ikhlas ni supaya orang tu dia boleh terima dengan rela hati, dengan seronok terima. Kadang-kadang saya tengoklah kan orang sebut saya ikhlas bagi ni, sebab kadang-kadang orang tak mau terima. Ada juga kadang kita derma orang tak mau terima. Ada. Jadi kita pun nak kita nak bagi dia terima juga. Maka kita berkata ni saya ikhlas bagi ni, gitu kan. Jadi payah nak kata benda dalam hati ni. Cukup payah. Tak semesti bila sebut ikhlas maka jadi ikhlas. Tak semesti juga bila tak sebut ikhlas jadi ikhlas. Tak semestinya tu memang betul, tak semestinya. Kerana ikhlas ni dalam hati kita. Samalah orang yang buat cek besar tu, boleh ke tak boleh? Mungkin dia pakai hadis man dalla ala khair kafa'ilih, boleh pahala pula. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat kebaikan tersebut. Contoh dia buat cek besar 10,000 dia derma,
Dengan cek besar tu orang lain derma pula 30,000. Dia dapat tak pahala orang lain 30,000 derma lah? Dapat, berdasarkan hadis yang saya baca tadi. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk kepada kebaikan, dia pun dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi dia tunjuk cek dia besar tu 10,000. Jadi orang lain pun rasa semangat. 10,000. Orang lain punya semangat tu cerita orang lain lah. Dia punya semangat orang lain tu cerita lain. Tapi kalau dia bagi 30,000, bila dia bagi, dapat tak? Kita dapat tak pahala ni? Orang hak buat cek besar 10,000 dapat tak pahala? Mudah-mudahan dapat pahala. Kerana melalui dia orang lain bersemangat. Gitu kira kan. Oh beza. Ikhlas kita buat sesuatu bagi tujuan keakhiratan. Ikhlas. Ihsan kita buat sesuatu lebih daripada kadar yang sepatutnya. Beza. Dua-dua baik. Sepakatlah dua-dua baik. Ikhlas pun baik, ihsan pun baik. Tapi ikhlas dia lebih kepada keadaan hati. Ihsan dia lebih kepada darjat hati. Boleh beza tu? Ni istilah lah. Hal dengan darjat. Darjat ni tingkatan-tingkatan hal keadaan dia waktu tu. Waktu kita beri derma tu, hati kita ikhlas. Dalam masa yang sama, hati kita ni darjat apa? Adakah darjat Islam ataupun darjat iman ataupun darjat ihsan? Gitu. Dia boleh masuk sekali. Tapi makna berbeza. Ikhlas kita buat sesuatu untuk tujuan keakhiratan. Kerana Allah, kerana pahala, takut dosa, ikhlas. Ihsan kita buat sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Kita sepatut derma RM10, kita derma RM10 3 kupang. 3 kupang tu ihsan. Janganlah ingat wang ihsan pun semua, janganlah. Itu semua istilah-istilah kemudian mari. Ini ihsan dalam term syariat, dalam istilah syariat. Kita buat sesuatu lebih daripada sepatutnya. Sepatut kita beli kepada anak kita 2 pasang baju ya setahun. Itu wajib sepatutnya 2 pasang. Tapi kita beli 3 pasang baju. Waktu tu kita ni pada martabat ihsan. Berapa ihsan kita? 1 lei baju lebih. Ikhlas ke tak ikhlas? Tak tahu. Boleh jadi sebab takut ke isteri. Boleh jadi takut ke mak mentua. Kan boleh jadi macam-macam. Jadi beza antara ihsan dan ikhlas dengan ihsan. Jadi ikhlas ni kita punya keadaan hati kita. Ihsan adalah martabat kita. Ya. Khusyuk dengan tawadhu. Beza tak? Beza tak? Khusyuk biasanya, tapi dia ada persamaan sikit, iaitu khusyuk dengan tawadhu maksud secara am maksud tunduk. Secara am maksud tunduk. Tawadhu dia lebih kepada rasa hati rendah. Rasa diri kita ni macam ulama tu sebut bila tulis kitab kan. Al-faqir ila Allah. Seorang yang mengharapkan Allah Ta'ala. Yang setengah ulama sebelum nak bercakap anal abdul ajiz al-jahil, pada hadir alim gamai, tapi dia sebut akulah paling jahil, akulah paling rendah, akulah paling hina. Dia sebut itu. Itu apa dia? Tawadhu'. Khusyuk ni kita ada unsur rendah tapi dia fokus kepada Allah Ta'ala. Itu khusyuk. Jadi dalam semayang dia boleh mari 2. Tawadhu', khusyuk. Biasanya dengan tawadhu' dia bawa pergi khusyuk. Kita rasa rendah diri, aku tak ada apa. Aku tak ada apa, aku ni tak ada apa. Dia akan beri kepada khusyuk. Jadi dia 2 perkara yang berbeza. Tapi adalah sikit makna yang hampir sama. Iaitu rasa kerendahan hati itu ada. Allahu a'lam. Ada.
semata-mata. Ya. Niat paling tinggi adalah ikhlas paling tinggi ya. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Bawah sikit kita buat kerana nak syurga, takut neraka, nak pahala, takut dosa. Dekat manakah pula khauf dengan roja, takut dengan harap. Itu sebut tadi ni. Ikhlas adalah martabat. Dia kat situ ikhlas dia jadi martabat pula. Bila tengok dia sudah ada martabat-martabat tadi tu. Roja dengan khauf tu keadaan hati pula. Boleh gabung sekali. Boleh gabung sekali. Kalau kita anggap tu pun keadaan hati dua-dua, tiga-tiga tu keadaan hati pun rasanya tak ada masalah. Kerana ikhlas kita buat kerana Allah semata-mata. Dalam masa yang sama kita takut pada Allah. Dalam masa yang sama kita mengharap Allah. Tak ada masalah. Kalau dia turun sikit, kita ikhlas kepada Allah, tapi kita takut neraka Allah. Turun sikit. Kita mengharapkan pahala daripada Allah. Kita mengharapkan syurga paling tinggi. Turun sikit. Jadi tiga benda tu dia boleh pergi sekali, tak ada masalah. Dan kalau tengok pula, harap dengan takut tu dua yang berbeza, tapi dia boleh duduk sekali. Kerana kita duk main dalam hati tu, kena main, memang kena main. Dia dalam kehidupan kita dunia ni, kita mesti main antara harap takut, harap takut. Ada masa kena harap, ada masa kena takut. Memang kena main dua tu. Waktu nak bangun subuh, payah sikit nak bangun, maka kena ada rasa takut. Tapi bila takut terlajak sangat, sampai nak tidur pun tak boleh, kena ada harap pula. Kalau tidak tak tidur mereka pagi. Dan kena lah sekali-sekala terasa, kena rasa takut sampai tak boleh tidur. Baru tu takut. Kalau rasa takut mati tapi tidur, lena, tak takut tu. Tipu lah sebut takut lah. Dia takut ni kena stres sekali, takut ni sampai tak boleh tidur betul. Waktu tu mesti mau ada harap pula. Kita harapkan rahmat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dia boleh mari sekali. Contoh kan? Contoh. Kita sebut tadi, ikhlas paling tinggi adalah Allah Ta'ala. Kita buat satu kerana Allah Ta'ala. Jadi kita takut Allah Ta'ala. Kalau turun sikit, kita takut neraka. Kita takut dosa. Itu turun sikit. Kita harap Allah Ta'ala semata-mata. Itu paling tinggi. Ikhlas pun hak tu paling tinggi. Tapi bila turun sikit, kita harapkan syurga. Kita harapkan pahala. Turun sikit ikhlas tu. Tapi masih lagi kategori ikhlas. Boleh. Dia boleh bergerak sekali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sedekah kerana kesian. Mudah-mudahan dapat pahala kesian tadi. Mudah-mudahan. Saya sedekah kesian. Tapi wallahu a'lam nah, kesian ni sifat Tuhan. Hak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak sifat? Terjemah Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak kesian kat situ? Ada Mudah-mudahan bila kita ni adalah sipi-sipi sifat Allah Ta'ala, ada kat situ ikhlas juga. Tapi sekalipun tak ada, kita dapat pahala kerana kita ni kesian. Kesian pada orang tu, syafaqah tu ada pahala. Sama macam kita buat satu perkara kerana malu. Mungkin tak dapat pahala ikhlas, tapi dapat pahala malu tu dapat. Gitu kan. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti sekadar tu, kita habis
berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan hadis yang pertama. InsyaAllah nanti kita masuk hadis yang kedua. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang ta'ala banyak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.